Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis, pelajaran yang kelima untuk darjah 6 Sekolah Agama Kajian Johor, iaitu bawah tajuk adab menerima dan menyebarkan berita. Alhamdulillah, kita sama-sama ulang balik bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehinggalah menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat tadi Allah telah memerintahkan kita untuk orang yang beriman tentang perlunya kita memastikan kesahihan sesuatu berita ataupun khabaran yang kita terima. Jadi perkara ini sangat penting. Okey, sebelum mempercayai ataupun menyebarnya, hendaklah kita melakukan iaitu tabayyun, yakni kita perlu menyelidik, memastikan sama ada berita itu benar ataupun tidak. Dan kita nak memastikan dengan siapa? Dengan orang yang berautoriti ataupun orang yang dipercayai. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk bertabayun terhadap satu berita yang kita terima, supaya kerana dibimbangi jika kita menerima ataupun kita takuti apabila berita ataupun khabar itu palsu ataupun fitnah, dia pastinya akan menimbulkan masalah yang sangat besar dan masalah yang buruk kepada individu ataupun sesebuah institusi ataupun kelompok masyarakat dan seumpamanya. Dan kita tahu juga bahawa dalam hadis lain ada meriwayatkan bahawa la yadkhulul jannah namamun, yakni tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Nauzubillah min zalik. Kita takuti kalau kita menyebarkan fitnah, kita tidak masuk syurga. Seterusnya pelajaran yang dirahmati Allah sekalian, selain itu juga kesannya ialah jika suatu perkara yang buruk terjadi akibat daripada berita yang difitnah atau yang tidak difahami dengan tepat dan mendatangkan kekeliruan, perkara ini akan mengundang kesesalan kepada orang yang menyebarkan. Kenapa dia merasa sesal? Sebab dia tidak menjadi dahulu adakah khabar itu yang dikhabarkan itu benar ataupun palsu. Jadi dengan sebab dia tidak menjelidik, akan berlakulah penyesalan pada diri orang yang menyebarkan. Dan juga ini perkara ini telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Al-Walid bin Uqbah untuk memungut zakat daripada kaum Bani Mustalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah yang ke-6 ini. Yang pertama, Islam telah mengingatkan umatnya, supaya apa? Supaya berhati-hati dan berwaspada terhadap setiap tindakan yang kita ambil.
Okey, jadi apa saja bentuk tindakan yang kita ambil, perlulah kita berhati-hati dan berwaspada, kita selidiki, okey, sebelum kita melakukan perkara tersebut. Dan yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil ialah kita dalam mengamalkan sikap menyemak sebelum siar. Menyemak sebelum siar dengan merujuk kepada orang yang arif untuk memastikan kesahihan berita yang diterima. Lagi-lagi zaman sekarang ini, zaman penuh dengan teknologi maklumat, kita akan terima maklumat melalui media sosial dan kita belum pasti lagi maklumat itu benar ataupun tidak. Dan maklumat itu perlu kita selidik dan kita jangan suka-suka sebar. Kita takuti maklumat itu tidak benar akan menimbulkan masalah dan kerisauan kepada orang yang menerima berita itu. Jadi kita sebagai orang Islam perlulah kita mengamalkan sikap menyemak sebelum siarkan sesuatu maklumat ataupun perkhabaran yang kita terima, insya-Allah. Dan seterusnya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada Suratul Hujurat ayat yang ke-6 ini ialah kita kena ingat bahawa perbuatan menabur fitnah, mengadu domba dan seumpamanya merupakan perbuatan yang terkutuk dan ia akan mendapat dosa yang besar. Okey, kita kena hindarkan perbuatan fitnah ini. Dan yang seterusnya, pengajaran yang kita boleh ambil, kita andai kata kita dah tidak terlanjur melakukan perkara tersebut, kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, selain kita bertaubat kepada Allah Taala, kita juga perlu berjumpa dengan orang yang kita fitnahkan itu ataupun kita sebarkan berita yang palsu berkenaan orang itu, adalah kita memohon ampunan maaf kepada orang tersebut. Okey, itu maknanya tindakan kita bila kita sudah terlanjur dengan perbuatan menyebarkan khabaran berita palsu ataupun fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, pengajaran yang akhir yang kita boleh ambil daripada Suratul Hujurat ayat yang ke-6 ini ialah kita kena ingat bahawa perbuatan fasik seperti menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, mengekalkan dosa kecil dan sebagainya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui kaedah bagaimana kita menerima berita atau maklumat, sama ada daripada media sosial atau elektronik ataupun sebagainya, perlulah kita bertabayun. Jadi kita perlu selidik dahulu sebelum kita mempercayai ataupun menyebarkan berita tersebut. Dan mudah-mudahan juga kita terhindar daripada melakukan dosa besar. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada semua pelajar kerana dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan silap dalam penyampaian pelajaran ini. Dan lepas ini, saya mohon kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari yang lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.